Betul kan kamera? Betul kan kamera? Cakap sampai keluar anak tekak gambar pun tak ada macam ni. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, saya nak jawab soalan ni. Ramai betul lah malam ni tuan-tuan. Memanglah. Kalau ada orang PAS, orang PKR, orang DAP datang malam ni tuan-tuan, saya ingat malam ni dia tak boleh tidur, dia fikir 20 kali nak bertanding ke tak bertanding. Jalan sampai dah tak ada. Atas jalan ada orang, atas orang ada jalan. Saudara-saudara, sebab itu saya tak boleh sokong DAP. Tadi yang Azizan menyebutkan, sumpah mereka tuan-tuan, kalau kamu nak buat Islam, wahai orang PAS, kalau kamu nak buat Islam, langkah mainan aku dulu over my dead body. Bayang, dalam suasana yang macam itu, parasit-parasit ini mempengaruhi pimpinan tertinggi. Mari kita masih sokong DAP, sokong DAP, sokong DAP. Engkau boleh hentam Hasan, jangan hentam DAP. Betul tak? Masa saya jadi exco, jangan dengar cakap Hasan, dengar cakap DAP. Saya exco mewakili PAS. Dalam mesyuarat PAS, jangan dengar cakap Hasan, dengar cakap DAP. Bayang tuan-tuan. Saya bukan cakap seronok-seronok aja di bibir-bibir, lidah-lidah saya nak cakap malam ni. 3 tahun 11 bulan menjadi exco. 3 tahun 11 bulan. Merana tuan-tuan, merana. Gaji besar tapi merana, kereta besar tapi merana. Nak buat apa? Duduk kereta besar dalam keadaan kemeranaan. Soalan yang ketiga, yang keempat. Sebagian mengatakan Hasan Ali sudah dipencilkan. Betulkah Hasan Ali sudah dipencilkan? Betulkah dikatakan Hasan Ali tak ada orang lagi nak dengar? Betul. Bahkan tuan-tuan, PAS pusat melalui PPP, Pusat Penyelidikan PAS, buat satu kajian tentang bagaimana rakyat, terutama orang PAS, melihat perkembangan yang berlaku hasil daripada roadshow yang dilakukan oleh Hasan Ali. Keputusan kajian tentang keputusan kajian ini satu negara. Keputusan kajian, tindakan Hasan Ali mengadakan roadshow tidak sedikit pun, tidak langsung, kata langsung tu ada, tidak langsung menjejaskan PAS. Tapi kenapa selang-selang minggu mengadakan mesyuarat tergempar nak membincangkan hal Hasan Ali ini? Sekarang tuan-tuan dan puan, dalam PAS, PKR, DAP, mesyuarat cawangan pun bincang tentang roadshow kami. Mesyuarat bahagian strok kawasan, bahagian ni orang-orang di peringkat DAP, di peringkat apa dipanggil, kalau misalnya kalau PKR dipanggil apa? Cabang ke ranting? Cabang. Okey, cabang ke batang? Bincang peringkat yang kecil-kecil ni, bincang PAS, cawangan PAS bincang, kawasan PAS bincang, negeri PAS bincang, Pesuruhjaya PAS bincang. Kalau misalnya tidak sedikit, tidak langsung menjejaskan PAS, kenapa bincang? Kenapa turunkan kita punya poster-poster? Semalam tuan-tuan dan puan, di Cempaka, kawasan YB Iskandar Exco, tuan-tuan, daripada 15 yang diturun, dicincang 14, tinggal 1 terkonting-konting. Pasal apa?
poster-poster kita dicoreng. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Kita punya flyer tak boleh disampaikan. Hingga nak melaporkan pergaduhan kepada budak-budak yang menyampaikan flyer. Kalau misalnya tidak memberikan kesan, biarlah di longgoknya, longgok lah. Longgok poster, longgok kain gentang. Pasal tak ada berikan apa-apa. Tapi bila mereka tengok Kampung Delik malam ini tuan-tuan, saya yakin, saya dah bersyarah kat Kampung Delik ni tak kurang daripada 7 kali tuan-tuan. 7 kali. Inilah kehadiran yang paling besar yang berhasil. Bagus, dia punya sistem PA sistem pun bagus. Tadi masa saya makan di kedai Madinah Al-Munawwarah, dengar kat situ tuan-tuan. Dengar kat situ. Saya tanya, dengar ke tak dengar? Dengar, semua dengar. Bila saya kata saya dengar, yang lain pun kata. Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Yang berikutnya, betulkah Hasan Ali ini menjadi budak suruhan UMNO? Saudara, jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu, ya Allah. Ini yang gagal pemeriksaannya. Saudara-saudara, depan saudara saya bercakap. Saya tidak akan masuk UMNO. Dan saya tidak akan rujuk kepada PAS. Saya tidak akan masuk DAP. Saya tidak akan masuk PKR. Tetapi setakat malam ini saya akan bersama-sama dengan Jati. Saudara, orang PAS cukup bimbang kalau saya masuk UMNO. Jangan dikata jangan. Saya pun tak ada langsung. Ada pemikiran saya ke OL towing di idea ke nak masuk UMNO, tak ada. Tetapi saya nak berjuang dalam satu organisasi yang non-partisan, non-parokial, tak menyebelah. Kita nak bawa mesej yang sangat besar, membangun negara yang sangat besar, cerita tentang umat Muhammad yang sangat besar, generasi yang akan datang yang sangat besar, cerita agama yang sangat besar, cerita budaya yang sangat besar, cerita bahasa Melayu yang sangat besar, cerita kedudukan orang Melayu yang sangat besar. Itu cerita Jati. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, kita dalam Jati ni, kita mengamalkan satu polisi namanya open door policy. Saya cakap ni sebagai Presiden Jati. Saya Presiden Jati. Open door policy kita ialah siapa-siapa ahli Jati berminat untuk memasuki politik dan masuk dalam pilihan raya yang ke-13 akan datang, mereka dialu-alukan untuk memasuki politik dan pilihan raya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi jangan bawa Jati dalam pilihan raya. Bertandinglah bukan atas nama Jati. Berkempenlah bukan atas nama Jati. Dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya tengok orang-orang Jati, paling tidaknya pimpinan-pimpinan Jati yang sedia ada, dengan majlis syura kita 12 orang, orang ulama-ulama, profesional, profesor universiti. Terima kasih. Dah setengah baru keluar air. Orang Kampung Delik dulu belum syarah dah keluar air. Tapi Kampung Delik sekarang ni dekat nak habis ceramah baru keluar air. Persoalannya tuan-tuan, adakah saya ni jadi budak suruhan UMNO? Mana-mana kita pergi, tuan-tuan, saya nak mesti sebutkan soal Hasan diperpencilkan, Hasan tak ada orang nak dengar dan sebagainya. Malam tadi di Cempaka tuan-tuan, beginilah ramainya. Bukan saja begini ramai, sebelah kiri, sebelah kanan tuan-tuan dan puan, ialah kawasan-kawasan yang tidak ada api, tapi saya nampak bayangan manusia tuan-tuan, ratus-ratus manusia.
Yang saya tahu tuan-tuan daripada bahasa-bahasa yang mereka gunakan, orang PAS tuan-tuan. Orang PAS. Orang PAS nak dengar. Walaupun pimpinan PAS Selangor, pimpinan PAS kawasan kata jangan pergi, jangan pergi. Kalau Hasan tak memberi kesan apa-apa, kenapa kita mencegah ahli-ahli kita daripada nak pergi? Apa masalah dengan dengar Hasan Ali? Dia orang dah dengar saya selama 15 tahun. Naik Presiden PAS tuan, naik Presiden PAS 6 tahun. 6 tahun naik Presiden PAS. 8 tahun Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Belum ada lagi dalam sejarah PAS. Minta maaf saya sebut ni, bukan saya nak sombong, nak bongkar. 3 tahun dalam PAS tuan-tuan, terus jadi naik Presiden. Cari dalam PAS, kalau orang 3 tahun dalam PAS naik Presiden terus, saya lah naik Presiden dalam masa 3 tahun dalam PAS. Tuan-tuan, betulkah dia menjadi budak Suruhan UMNO? Tak ada. Saya tak pernah mendapat arahan daripada UMNO, sekali pun tak pernah. Tak pernah ditunjuk oleh UMNO, saat kau datang tempat ni, kau datang tempat ni, kau datang tempat ni, ditunjuk begitu, tak pernah. Dan saya tak izin diri saya ditunjuk-tunjuk macam itu. Bukan orang ni, bukan Hasan Ali yang boleh ditunjuk-tunjuk macam itu. Saudara-saudara, dia orang kata dalam majlis-majlis kamu orang UMNO banyak datang. Saya tak boleh sekat mereka datang pasal orang PAS tak mau datang. Dia orang komplain, kenapa orang UMNO datang? Orang UMNO duduk depan, engkau bergambar dengan orang UMNO? Iyalah, orang PKR tak mau bergambar dengan saya. Apa saya nak mendekat pula? Kena saya panggil orang rela duduk depan tu. Tengok kad UMNO, tengok UMNO jangan masuk, UMNO jangan masuk. Itu apa dia, sistem demokrasi apa tu? Cara saya betul, saya alu-alukan semua sekali. Cara orang PAS tak betul, pasal mereka menyekat ahli PAS daripada hadir dalam majlis Hasan Ali. Yang disekat orang PAS khusus arahan dah keluar daripada Pesuruhjaya PAS, arahan yang keluar daripada Struktur PAS Negeri Selangor, jangan hadir majlis-majlis yang melibatkan Hasan Ali. Pasal apa? Subversif ke saya? Saya suruh orang berperang ke? Saya suruh orang bunuh-membunuh ke? Saya suruh orang menceraikan isteri ke? Mana ada? Okey. Kemudian tuan-tuan puan yang berikutnya. Betulkah? Betulkah Hasan Ali memang kata orang tuan-tuan, Hasan Ali sampai bergila nak jadi Menteri Besar Selangor? Tuan-tuan, Hasan Ali kena cermin muka dia. Pertama, dalam susunan kerajaan Negeri Selangor ni, bila kita membentuk kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor, jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri yang tertinggi sekali ialah PKR, 15 kerusi. Nombor 2 DAP, 13 kerusi. PAS, berapa PAS? 8 nak jadi MB. Apa kata orang 13? 8 nak jadi MB. Apa kata orang 15? Mana logiknya tuan-tuan? Tapi saya betul, memang saya jumpa Ketoyok. Habis saya election, saya jumpa Ketoyok. Memang diatur pertemuan yang sebegitu. Pasal nak cerita tentang Islam, Melayu, sistem raja. Ketika itu sudah cerita. Tapi saya nak bagi tahu orang PAS, semuanya ada dalam hutan tu. Sebelah hutan di sebelah tu. Apa sebelah tu? Laut apa? Laut ke sebelah? Kebun. Kebun. Ada juga yang ngarit malam-malam. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Okey. 15, 13, 8. Pertemuan dengan Ketoyok, saya akui yang pertemuan Ketoyok. Tapi setiap pertemuan saya dapat keizinan daripada Presiden PAS, Ustaz Hadi Awang. Sampai dalam salah satu telefon saya, Ustaz Hadi pun resah gelisah. Dia kata, Hasan, kalau ada orang nak tanya kenapa kamu jumpa Ketoyok, kamu tak payah jawab, minta orang tu telefon saya terus di Terengganu. Saya akan jawab kenapa kamu jumpa Ketoyok. Itu kata Ustaz Hadi. Saya nak bagi tahu parasit-parasit ini. Dia jaja, dia kata Hasan sampai meriang-riang, sampai meroyan-royan.
Betul, nak jadi MB. Tapi tuan-tuan, jangan kata saya sombong. Pasal dalam FB, dalam Facebook, dalam Twitter kata saya sombong dan sebagainya. Ditakdirkan, katakan. Allah mentakdirkan. Kalaulah misalnya saya, katakanlah saya menjadi calon MB. Tuan-tuan tak layak ke tuan-tuan ingat saya jadi MB. Bukanlah sombong. Saya ada PhD. MB lain tak ada PhD. Saya ada pengalaman 20 tahun mengurus kerajaan. 20 tahun pengalaman. 12 tahun duduk di Jabatan Perdana Menteri. 5 tahun saya duduk di bahagian Kabinet Jabatan Perdana Menteri. Maknanya 5 tahun saya lah yang servis semua kertas-kertas yang bermesyuarat Kabinet nak memutuskan mengenai hal tujuh negara. Saya buat kertas-kertas itu. Tak boleh saya jadi menteri besar. Pengalaman saya bekerja, rekod saya di belakang, tak ada laporan rasuah. Bayang tuan-tuan, dekat 40 tahun bekerja tak ada laporan rasuah. 40 tahun kerja tak ada laporan kepada polis. 40 tahun kerja tuan-tuan, tak ada lah laporan-laporan yang pelik-pelik terhadap diri saya. Apa masalahnya? Saya tak nampak ada masalah. Masalahnya dengki, betul tak betul? Betul. Dengki, hasad. Saya dah cukup lah tuan-tuan. Saya dah pegang posisi yang sangat besar tuan-tuan. Naik Presiden PAS, besar tuan-tuan. Dah jadi ahli parlimen Parit Kuntang 5 tahun, besar tuan-tuan. Dah jadi ketua pembangkang Negeri Selangor, besar tuan-tuan. Apa lagi? Inilah fitnah yang disebarkan. Dan fitnah ini tersebar daripada mulut ke mulut. Saya tak redha sama sekali nama saya difitnah. Saya doa kepada Allah tuan-tuan, balasan yang setimpal kepada mereka yang memfitnah saya. Betul, serius. Okey. Yang berikutnya, betulkah ada parasit dalam PAS? Siapa parasit itu? Saya takkan sebut nama-nama parasit. Tapi tuan-tuan catat, siapa dia parasit? Parasit bertanggungjawab menggugurkan perkataan Islam dalam konteks negara Islam PAS. Parasit suruh gugurkan daripada negara Islam, gugurkan Islam, ganti perkataan berkebajikan. Negara Islam jadi negara berkebajikan. Siapa yang gugurkan itu? Parasit. Bayang tuan-tuan apa implikasi digugurkan nama Islam, digantikan negara berkebajikan. Saya masuk PAS, di antara sebab saya masuk PAS 15 tahun yang lalu ialah kerana cita-cita PAS untuk melahirkan negara Islam. Itu yang menarik saya. Tapi bila negara Islam tak ada lagi, diganti dengan negara kebajikan, saya nampak dah tak ada jalan keluar bagi orang PAS. Inilah kerja parasit-parasit. Nombor 2, pikiran parasit-parasit ini bahkan dah menjadi zikir harian mereka. Subhanallah, 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 subhanallah. Putrajaya, 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 Putrajaya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Putrajaya, 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 Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putrajaya, 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 Putrajaya. Ini parasit. Pasal apa jadi begitu? Mereka nak ikut ketua parasit. Siapa ketua parasit? Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat, Ketua Umum PKR. Allah tuan-tuan, sampai dia kata kalau saya masuk penjara di Sungai Buloh, saya masih Perdana Menteri lagi. Allah tuan-tuan, Allah. Masuk penjara Sungai Buloh, jaga library, Perdana Menteri. Jaga library itu dah kira ringan betul lah. Ringan betul lah. Dia punya penalti kalau dalam penjara jadi jaga library. Orang lain buat kerja kasar dalam penjara. Ada orang boleh jaga library. Ada orang jadi tukang masak aja. Saudara-saudara, siapa lagi
Parsi orang yang sanggup bekerjasama dengan DAP, walaupun DAP menolak mentah-mentah Islam dan negara Islam. Parsi. Ulama-ulama tak mau, ketua ulama tak mau, majlis syura tak mau. Tak mau. Siapa yang mau? Parsi. Parsi, apa lagi sifat Parsi? Mereka tak pernah tidak mempertahankan PKR dan pimpinan PKR. Contoh, bila ketua pembangkang, ketua umum PKR mengatakan dalam satu interview dengan Wall Street Journal, apa dia kata? Warga dunia mesti membantu mempertahankan keselamatan Israel. Kita kena bantu Israel. Kita kena perkuatkan Israel. Kita kena mempertahankan Israel dari serangan-serangan luar. Tonton bayang, tak ada parasit yang datang membuat kenyataan membantah apa yang dikatakan oleh saudara ketua umum PKR, saudara ketua pembangkang dalam Pakatan Rakyat. Tonton bayang. Hari ini tuan-tuan, salah satu daripada parasit itu mengadakan sidang akhbar. Dia pula mempertahankan apa yang dikatakan oleh ketua umum itu. Orang pas. Padahal Presiden PAS Datuk Hadi Awang dah menyebut membantu Israel adalah haram. Menyebut membantu Israel haram kerana membantu negeri yang haram. Dua haram, tuan. Membantu Israel haram kerana membantu negeri yang haram. Menyebut Israel haram kerana membantu Israel itu haram kerana negerinya haram. Mana ada kenyataan yang lebih hebat daripada itu? Apa pula kata Mursyidul Am Datuk Nai Aziz Nikmat? Dia, tuan-tuan, bagi kata dua kepada Anwar Ibrahim. Sekali ini saya sebut nama dia. Apa kata duanya? Tarik balik kenyataan kamu. Ini keputusan Majlis Syura. Majlis Syura ni yang tertinggi dalam PAS, Keputusan Majlis Syura, tarik balik. Kalau tak tarik balik, saman Wall Street Journal. Hari ini salah seorang daripada parasit boleh buat kenyataan panggil sidang akhbar, buat kenyataan terus mempertahankan Anwar Ibrahim yang dijangka akan bertemu dengan Mursyidul Am untuk menerangkan kedudukannya besok. Tapi parasit ini sudah buat kenyataan terus menyokong Anwar Ibrahim. Tonton bayang. Tonton bayang orang PAS macam mana sekarang ni. Dia sokong Israel, dia nak mempertahankan Israel. Dia mengiktiraf kewujudan Israel. Saya yakin kalau Pakatan Rakyat berjaya menawan Putrajaya, salah satu daripada dasar luar yang akan mereka buat, mereka akan iktiraf Israel. Bayang, tuan-tuan, apa Israel buat kepada orang-orang Palestin? Tahun 1948, 64 tahun yang lalu, mereka membunuh pada tahun itu 750,000 atas nama ethnic cleansing. 750,000 nyawa mereka bunuh. Budak mereka bunuh, orang tua mereka bunuh, orang muda mereka bunuh, orang laki-laki mereka bunuh, orang perempuan mereka bunuh, orang sakit mereka bunuh. Namanya ethnic cleansing. Apa lagi mereka buat? Tuan, mereka rukul perempuan-perempuan Palestin. Mereka pergi rumah-rumah orang Palestin, meruntuhkan rumah-rumah, ambil perempuan-perempuan, rukul perempuan di depan suami-suami mereka. Perkara ini bukan berlaku bulanan, tahunan, mingguan, harian.
Apa lagi mereka buat? Mereka bunuh seorang ulama yang paling hebat dalam dunia. Ulama yang buta, ulama yang tak boleh berjalan, duduk atas kursi tolak. Duduk atas kursi tolak selepas menaikkan sembahyang subuh, peluru berpandu Israel mengenai kepalanya, otaknya berkecai. Itulah Syekh Ahmad Yasin. Mereka bunuh pengganti Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdul Aziz Rantisi. Serupa juga dengan peluru berpandu. Saudara, mereka keluarkan orang-orang Israel, orang-orang Palestin daripada bumi Palestin. Hampir 4,5 juta sekarang. Hampir 4,5 juta orang-orang Palestin bertaburan di Jordan, di Mesir, di Syria, menjadi orang